design. Jadi ini chapter yang mana kita tak ada practical pun pada chapter 1. Dia lebih kepada teori sahajalah. Practical kita akan mula pada chapter yang kedua sampailah chapter yang ke 3 dan 4. Chapter 5 tu saya tak ingat. Rasanya tak ada juga. Jadi practical hanyalah pada chapter 2, 3 dan 4. Jadi chapter 1 ni kita selesaikan dengan proses online lah. Kemudian chapter 2 baru kita akan jumpa face to face untuk practical. Baik, chapter 1 adalah hierarchical network design. Jadi bila kita sebut sebagai hierarchical network design, apa yang kamu tahu berkenaan dengan hierarchical? Hierarchical ni bentuk dia macam mana? Bila kita sebut macam mana? Bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ataupun lebih mudah kita sebut hierarchical ni adalah dalam bentuk piramid lah. Piramid makanan tu itu dia sebut sebagai hierarchical. Maksudnya dia ada yang paling tinggi sekali, the top of the hierarchy, dan yang paling bawah sekali lah, bottom of hierarchy. Jadi bila sebut hierarchical network design, kita tahu dia adalah dalam bentuk piramid. Design dia adalah dalam bentuk segitiga piramid. Segitiga piramid. Baik. Jadi hari ini mungkin kita akan masuk sampai 1.1 je lah kot. Ataupun 1.1 DIY dia. Baik, secara umumnya kita tahu bahawa pada semester-semester lepas kita dah belajar berkenaan dengan ITN, Introduction to Network, Basic Routing, Switching and Routing Essential. Jadi kita dah tahu dah bagaimana pembahagian network tu berlaku. Sebagai contoh, kalau untuk small network kita tahu bahawa small network ni lebih kepada local connection ataupun local area network. Yang mana kalau ditulis di sini dia kata provide service for 1 to 2,000 device. Macam dalam satu kawasan ataupun satu organisation yang mana usernya tak ramai, dalam 2 hingga ke 300 orang, dan berhubung di antara satu department dengan department yang lain, itu kita kelaskan sebagai small network. Contohnya kalau kat Politeknik Muazzam ni, di antara JTMK dengan JKM, nak connect di antara JTMK dengan JKM tu kita sebut sebagai apa? Connection apa? LAN ke, MAN ataupun WAN? LAN. Betul, LAN. Man. LAN ke, MAN ke, WAN? Man. MAN betul jadi kena tahu dulu dalam network ni kita bahagikan kepada 3 jenis network. Kita ada LAN, kita ada MAN dan kita ada WAN. Local Area Network, Metropolitan Area Network dan Wide Area Network. Jadi dalam subjek kita ni kita akan lebih fokus kepada WAN lah. Cuma bila saya tanya tadi, bagaimana connection daripada satu department JTMK kita connect kepada JKM dalam satu network yang sama, itu kita sebut sebagai Local Area Network. Masih di dalam LAN. Kita connect sebab di dalam LAN ni dia menggunakan yang kita sebut sebagai private address. Pernah dengar? Dalam network kita ada 2 jenis address. Yang pertama adalah private address dan yang kedua adalah public address. Dalam satu network yang sama, umpamanya dalam Politeknik Muazzam ni, kita nak connect unit HEP dengan JTMK. Itu adalah menggunakan private network. Bila sebut private network, maksudnya kita tahu ia adalah di dalam ruang local area network. Tapi kalau kita nak connect kepada facebook.com, maksudnya kita dah daripada private network kita nak connect kepada public network. Jadi itu kita sebut sebagai WAN ataupun wide area network ataupun WAN lah. Faham tak? Faham. Baik, clear. Baik, itu adalah untuk small network. Kemudian adalah medium size network yang mana dia akan provide 200 hingga 1000 device.
Device kat sini maksudnya network equipment lah. Umpamanya switching, routing dan end user punya equipment. Kemudian kita ada yang ketiga iaitu large network yang mana provide service more than 1,000 device. Jadi ini lebih kepada global connection. Nak hubungkan universiti Malaysia Pahang dengan universiti Thailand umpamanya. Jadi kedua-duanya adalah dalam satu geografi yang berbeza dan perlu dihubungkan dengan satu connection yang kita sebut sebagai WAN lah. Baik, ada soalan? Faham tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Faham, saya faham. Yakin. Baik. Jadi untuk nanti lepas habis belajar ni, mungkin ada yang nak sambung belajar, ada yang nak kerja, dan ada tu dua lah, sambung belajar atau sambung kerja. Kalau sambung belajar mungkin akan datang kamu akan jadi seorang network engineer. Jadi untuk menjadi network engineer, kerja dia adalah untuk design satu network. Nak design, nak reka bentuk satu network. Umpamanya kalau dalam sebuah, kita nak buka satu organisasi baru, jadi organisasi itu akan bermula daripada kosong. Yang ada hanyalah tapak bangunan, elektrik punya power, dan tugas network engineer ni adalah untuk set up network. Berapa banyak host yang diperlukan, bilangan IP address, port, device dan sebagainya. Jadi perkara utama yang kita perlu tahu ada untuk design sesebuah network adalah kita kena pastikan bahawa struktur network tersebut mengikut kepada struktur yang betul. Kalau kat dalam slide kita ni, kita ada 4 struktur yang diterangkan kat sini. Yang pertama, hierarki. Yang kita tahu mana bentuk hierarki ni adalah dalam bentuk segitiga ataupun lebih tepat lagi dalam bentuk piramid lah. Bila dalam bentuk piramid, maksudnya dia ada yang paling atas dan ada yang paling bawah. Layer yang paling, lapisan paling bawah dan lapisan paling atas, dan juga lapisan di pertengahannya. Nanti kita akan lihat secara lebih detail. Kemudian kita ada struktur yang kedua yang kita sebut sebagai modularity. Modularity ni merujuk kepada proses reka bentuk sesebuah network secara modul. Saya bagi contoh. Contohnya lah, untuk JTMK Poly Muazzam, kita ada bukan JTMK, PMS, kita ada beberapa department. Jadi setiap department ni, JTMK, JKM, JRKV, JPH dan sebagainya, akan diletakkan pada modul-modul yang berbeza. JTMK ni modul yang pertama. Nampak? JTMK adalah modul pertama. Kemudian JPH, dia satu modul. Kenapa dia buat modul ni? Sebenarnya proses reka bentuk secara modul ni akan membantu network administrator ataupun network engineer ni mengesan sekiranya berlaku masalah pada kawasan tersebut. Dia mudahlah untuk kita troubleshoot. Contohnya, network, kita terima laporan bahawa network yang berada di JTMK ni tak berfungsi. Jadi kita boleh point terus kepada department tersebut. Tapi kalau kita tak buat secara modul, maksudnya network dalam PMS ni kita gabungkan jadi di bawah satu network yang sama, maka situ kalau kita nak buat proses troubleshooting, dia akan jadi satu masalah lah. Dia akan menyebabkan kos yang tinggi. Jadi kita tak tahu kat mana rosak. Kita kena pergi satu-satu dan sebagainya. Jadi itu adalah proses yang kedua yang menggunakan kaedah modul. Modul tahu dia asingkan dari satu department dengan department yang lain. Dan kalau akan datang ada pertambahan, contohnya semester ni total student JTMK adalah 1,000 orang. Tapi akan datang bertambah lagi 500. Jadi 500 ni kita nak tambah network. Jadi proses penambahan boleh berlaku di dalam proses modul. Kalau dari segi fizikalnya mungkin kita akan tambah bangunan, ataupun dalam segi network kita akan tambah device ataupun address yang berada pada modul-modul baru tersebut. Faham tak? Faham. Kalau ada soalan tak faham boleh tanya.
Kalau tak faham ni, kena beli buku lah. Oh, faham. Betul. Okey. Okey, baik. Yang keempat ni, kita sebut sebagai resiliency. Resiliency ni, maksudnya, sesebuah design ataupun sesebuah network structure tu perlulah berfungsi, orang putih dia kata able to work ataupun able to operate in normal and abnormal condition. Maksudnya dia boleh beroperasi sama ada dalam keadaan biasa ataupun keadaan yang luar biasa. Keadaan luar biasa ni macam mana? Keadaan biasa macam sekarang lah. Semua student akses kepada CDOS dan sebagainya. Keadaan luar biasa ni, yang pertama apabila menerima, kita panggil request yang banyak daripada user. Contohnya, kalau online banking kan. Online banking biasanya gaji pada 25 hari bulan setiap bulan. Jadi 25 hari bulan setiap bulan, kalau kamu cuba akses kepada online banking, biasanya dia akan jam sekejap. Dia akan stuck lah. Jadi di situ kita nampak lihat bahawa sesebuah online banking tu tidak berupaya untuk melakukan proses dalam keadaan yang luar biasa. Luar biasa tu maksudnya menerima request yang banyak daripada user lah. Dan yang kedua, kita sebut sebagai jika dalam sesebuah organisasi tu dia akan ada dua server. Contoh SPMP dia ada dua server, server 1 dan server 2. Kalau server yang pertama rosak, maka network tersebut perlulah beroperasi 24 jam, menerima request daripada luar, yang mana semua request tadi akan masuk kepada server yang pertama lah. Faham tak? Kita ada dua server, server 1 dan server 2. Kebiasaannya apabila menerima request daripada user, kedua-dua server ni akan masuk dengan sama banyak lah. Itu yang kita sebut sebagai load balancing. Kalau server pertama adalah 50,000, server kedua pun 50,000 user. Tapi pada hari itu, server pertama ni corrupt ataupun ada problem. Jadi kesemua 100 ataupun 100,000 request akan masuk pada server yang pertama. Itu yang kita maksudkan dengan able to operate in normal and abnormal condition. Maksudnya ada backup pada server ataupun pada equipment-equipment yang lain lah, macam router, switch dan sebagainya. Kalau dalam network kita ada sebut sebagai redundancy. Pernah dengar redundant? Redundancy itu maksudnya kalau ada satu kabel yang problem, maka dia akan backup dengan kabel-kabel yang lain lah. Faham tak? Ada soalan? Oh, baru ada 32 orang student. 32? 30? Jadi siapa yang mau datang? Okey. Jadi kita dah buat full sikit lah. Faham tak? Faham ke tak faham? Oh, dah pukul 11 lepas ni ada kelas tak? Pukul 11 ada kelas tak? Ada yang Ada yang ada kan? Yelah tu. Dan ada kelas lah. ada yang Okey, kita ada habis. cik. Yelah. Okey, kita habiskan sikit lagi. Slide ini saja. Dia ada 100 slide. Ni pun slide nombor 6. Boleh? Okey. Jadi yang terakhir adalah yang kita sebut sebagai flexibility lah. Flexibility ni maksudnya able to support the growth of the network. Jadi dia mampu untuk menampung pertambahan network. Contoh macam saya bagi tadi. Kalau JTMK PMS sekarang ni ada 1,000 student. Jadi kalau network engineer tu dia set up sesebuah network di JTMK ni, dia tak boleh set up untuk 1,000 orang. Dia kena set up lebih daripada 1,000. Itu yang kita sebut sebagai flexibility.
able to support, mampu untuk menyokong pertambahan user, pertambahan network daripada masa ke semasa. Jadi untuk setiap design network, untuk setiap structure design network, dia bukan boleh pilih, dia bukan boleh ambil hierarki ke, modular ke. Dia perlu menggunakan keempat-empat structure ni bagi membentuk satu network design yang baik lah. Dia perlu ada dalam bentuk hierarki, dia perlu ada dalam bentuk modularity, dia perlu ada dalam bentuk resiliency, dan yang keempat adalah flexibility. Hierarki saya akan terangkan pada slide yang seterusnya. Dia ada slide tambahan kat sini. Yang perlu ada, yang pertama hierarki, dalam bentuk hierarki segitiga. Kemudian dia perlu ada dalam bentuk modularity. Maksudnya design tu perlu ada modul. Modul tu bukan modul yang dokumen tu. Modul tu maksudnya dia perlu mengasingkan satu department dengan department yang lain. In case kalau ada problem, jadi mudah untuk proses troubleshooting tu berlaku. Dan yang ketiga adalah resiliency. Dia ada hierarki, modularity, dan dia perlu ada resiliency. Resiliency tu maksudnya network tu berfungsi ataupun boleh berupaya untuk beroperasi dalam keadaan biasa. Keadaan biasa macam keadaan sekarang ni yang kamu akses pada CDOS dan sebagainya, dan keadaan yang luar biasa, able to operate in normal and abnormal condition. Kalau keadaan luar biasa ni macam mana? Yang pertama adalah apabila sesebuah server tu menerima request yang banyak daripada user. Jadi dia perlu menggunakan beberapa kaedah lah. Antaranya adalah load balancing, kalau pernah dengar dalam server management. Dan yang kedua, apabila berlakunya kerosakan kepada network device ataupun network equipment di dalam sesebuah network. Contoh dalam network kita ni ada 10 router. Ada 2 router yang rosak. Jadi walaupun ada 2 router yang rosak, dalam network tu dia perlu boleh ataupun berupaya untuk proses semua data yang masuk dan yang keluar lah. Maksudnya kalau ada salah satu rosak, dia tak boleh stopkan connection ataupun dia tak boleh stopkan proses penghantaran dan penerimaan data tadi daripada user kepada klien. Dia perlu terus meneruskan dengan menggunakan kaedah-kaedah backup yang ada dalam network tersebut lah. Dan yang keempat adalah flexibility, yang mana di samping kita lihat sesebuah network juga perlu ataupun berupaya untuk menampung perkembangan ataupun growth of the network, pertambahan network dalam sesebuah department lah. Macam saya bagi contoh tadi, kalau sebuah organisasi, hari ini organisasi tersebut ada 10 orang staff, tapi kita sebagai network engineer ataupun network administrator, kita tak boleh design network, kita tak boleh kira address bagi network tersebut hanya 10 orang je. Sebab mungkin pada tahun-tahun akan datang akan ada pertambahan staff apabila bisnes dia dah berkembang dan sebagainya. Jadi kita sebagai network engineer perlu membuat satu design network yang menyokong kepada pertambahan user tadi. Itu yang kita sebut sebagai flexibility lah. Able to support the growth of the network. Mampu untuk menyokong perkembangan dalam sesebuah rangkaian tersebut lah. Dia tak boleh fix. Kalau 10, 10. Sebab nanti dia akan jadi masalah pada rangkaian network yang lain. Baik, itu yang kita belajar pada hari ini. Jadi setakat tu ada apa-apa soalan? Ada soalan? So far so good. Tak ada Faham tak? Ke tak faham? Sir, flexibility tu kan? Kalau letak banyak-banyak tak jadi apa-apa ke? Maksudnya apa? Kalau letak banyak-banyak apa? Kita ada gangguan ke? Terlalu banyak kita letak apa? Ini je. Kalau ada banyak ruang. Okey, begini. Okey, saya faham maksud Ahmad. Dia kata kalau dalam satu network, sebenarnya dia ada 10 orang staff. Tapi kita sebagai network engineer, kita letak kat situ 50. Betul? Ha. Okey.
Jadi yang pertama, mungkin Ahmad ditanya daripada segi keselamatan lah. Keselamatan rangkaian tersebut. Okey, yang pertama, bila kita menyentuh pada perkara tersebut, saya kena terangkan daripada aspek teknikal sikit. Yang mana, saya ambil contoh yang tadi. Dalam sebuah organisasi, dia ada 10 orang staff. Jadi kita sebagai network engineer, kita nak buat apa? Yang pertama, kita tak boleh design untuk 10 orang je. Maksudnya, kita tahu bahawa dalam sesebuah organisasi, kita memerlukan network punya port. Jadi port network yang berada pada switch tu, kita tak boleh design ada 10 je. Itu yang pertama. Maksudnya kita kena beli switch yang sokong 48 port ataupun 28 port. Tapi yang pakai pada waktu ni 10 je. Mungkin pada waktu akan datang dia akan bertambah jadi 20, 30 dan sebagainya. Jadi apabila kita buat penambahan daripada segi device, umpamanya switch, dia tak kena serang ataupun bagaimana tak keselamatan dia. Jadi seperti yang kita sedia maklum, bagi mengelakkan port-port yang tidak digunakan tadi dimasuk ataupun ceroboh oleh cyber criminal, maka apa yang perlu kita buat, kita kena shutdownkan port-port yang tidak digunakan. Maksudnya dia ada tapi kita tak guna. Bila tak guna, kita kena shutdown. Tapi bila nak guna, kita ada dan kita aktifkan semula port tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi pengiraan IP address. Jadi pengiraan IP address kita dah belajar pada semester 2 dan semester 3 yang lepas. Bagaimana pengiraan yang menggunakan konsep CIDR dan penggunaan VLSM. Maksudnya dalam network kita tak boleh guna CIDR yang mengikut kelas A, kelas B dan kelas C. Kita lebih sesuai menggunakan kaedah VLSM yang mana pembahagiannya lebih fleksibel lah. Maksudnya dia tidak menjurus ataupun mengikut kepada jumlah yang diperlukan pada organisasi, tapi lebih kepada jumlah fleksibel ataupun dia reserve address pada waktu-waktu yang akan datang lah. Maksudnya kalau kita akan ada penambahan staff daripada waktu yang akan datang, kita tidak perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk membuat penambahan daripada segi equipment ataupun penambahan daripada segi address dan sebagainya. Sebab benda tu dah ada, kita cuma aktifkan saja penggunaan address ataupun penggunaan interface, sama ada pada routing ataupun pada switching lah. Baik, faham tak? Faham. Boleh menjawab ke? Terus menjawab. Jawab Okey. Jadi boleh jawab post sekali lagi tak sebelum kita habis? Ni full apa ni? Customer. Okey, macam mana hari ni, faham ke tak faham? Yes or no je kat situ. Ya dan Kalau saya faham cik. Kalau Amir tu saya risau sikit. Hidayat Memang kena petik ke? Okay, boleh jadi untuk kelas besok, nanti saya akan maklumkan semula lah. Pagi tu mungkin susah sikit lah. 8 tu, sebab 8 tu saya ada program juga. Kalau tak ada masalah, kita tengok pada waktu petang. Petang nanti sekitar jam 3 lah. Kalau tak ada masalah, nanti kita akan tengok pada jam 3 lah. Kalau tak boleh juga, kita kena proceed pada minggu depan lah. Okey, selain daripada tu, tak esok, anak kita ada kelas. Ada kelas je? Ada kelas. Oh, ada kelas. Oh, yelah, projek. Kita orang kena jumpa SB. Ya. Okey, selain daripada tu, kalau nak tengok nota lain, saya ada masukkan dalam YouTube. Jadi you boleh akses ke dalam YouTube tu, dia ada configuration lain lah yang kita nak belajar pada semester ni. Okey, ada apa soalan?
Ada soalan tak? Kalau design CU lah kan. Kan Okay. macam saya cakap ada 2 server kat PMS kan. Aha. Kalau server pertama down tu, kalau semua masuk kat server pertama, lama-lama down juga. Jadi Okay. Jadi apa? crash juga kan. Jadi Tak, dia macam begini. mana nak Dia begini Ahmad. Biasanya kita akan dalam sesebuah connection, untuk connection besar macam online, banking dan sebagainya, server tu ataupun router dia akan ada lebih daripada satu. Jadi proses tu kita sebut sebagai load balancing. Saya bagi contoh server tadi lah. Contoh Maybank to you. Maybank to you dia bukan ada satu server, dia ada banyak server. Dia ada 5, 6 ataupun mungkin 10. Sebab user yang ada account dengan Maybank to you pun dah berapa juta orang. Jadi macam mana dia buat bank ni? Bank ni dia akan menggunakan konsep load balancing. Pernah dengar load balancing? Benar. Load balancing ni dia akan membahagikan nilai user tadi sama banyak lah. Kalau tadi ada 2 server, kalau dalam masa yang sama 12/8 pukul 11 ni seramai 100,000 user yang akses kepada Maybank to you. Jadi apa yang Maybank to you ni buat, dia akan allocatekan 100,000 ni 100,000 bagi 2 iaitu 50,000 yang pertama pada server yang pertama, 50,000 yang kedua pada server yang kedua. Itu kita panggil load balancing. Dia nak balancekan kedua-dua server tadi supaya ia menerima dan melayani request yang sama banyak lah. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau salah satu server rosak, apa yang akan jadi? Jadi server yang pertama tadi mestilah mampu untuk menerima request. Jadi 100,000 tadi pada satu server tersebut. Sehinggalah server yang kedua tadi diperbaiki. Maksudnya bukanlah 24 jam server yang pertama tu rosak. Maksudnya dia akan ada selang masa dia. Mungkin dalam 30 hingga 1 jam umpamanya. Dia ada jangka masa yang ditetapkan, maksimum berapa lama server yang pertama tu boleh backup untuk server yang kedua. Bukanlah 24 jam ataupun 48 jam. Itu yang kita panggil sebagai load balancing. Sebab biasanya saya akan lukis kat whiteboard, tapi ni tak boleh nak lukis. Jadi saya harap kamu nampak lah. Nampak tak? Nampak. Nampak Okey, ada soalan lagi? Tanyalah ni. Okey. Boleh Okey, sebelum kita habis kelas, dalam CDOS juga, boleh login lepas ni. Dalam CDOS di chapter 1 ni, saya ada letakkan satu forum about internet. Jadi you boleh klik pada forum tu dan you boleh jawablah soalan kat situ. Boleh jawab berkenaan dengan internet. Saya tanya berkenaan pemahaman kamu tentang internet dan bagaimana ia berfungsi pada education dan pada bisnes lah. Jadi boleh jawab lah kat situ. Reply je kat bawah tu, tak payah create yang baru lah. Okey, itu saja session kita pada hari ini. Kalau ada problem, masalah dan sebagainya, boleh cuba contact saya. Boleh salin lah nombor. Nombor dah ada kan dalam grup WhatsApp kan. Jadi boleh ambil nombor situ, boleh maklum pada saya lah. Dan sebelum tu, kalau ada siapa yang nak beli buku lagi, boleh juga maklumkan saya. InsyaAllah lah besok akan dapat RM25. Ada 5 topik. Siapa yang malas nak baca buku yang tebal-tebal, boleh baca buku saya lah. Buku saya ada 160 page. Lebih mudah, straightforward saja. Tak ada saya dah compress je daripada semester 1 sampai sekarang lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Nanti untuk kelas besok nanti saya akan maklumkan dalam grup WhatsApp lah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih.
Sama-sama, Cik. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik. Waalaikumsalam. Cik. Ya. Terima kasih, Cik. Nanti jumpa Dayat tu, Cik. Dia cakap Cik Ha? apa tadi? Senyap. Mirali nak beli. Beli banyak sikit. Belanja aku Okey. kawan. Buku esok. Ya. Besok boleh boleh datang office ataupun WhatsApp saya dululah. Kalau saya ada kat luar. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Slide boleh dapat dalam laptop. Waalaikumsalam. Baik. Baik, Cik.